إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata setengah jumhur ulama radhiyallahu anhum, dan dinamai orang akan sifat ma'ani itu ilat bagi sifat ma'nawiyah, maka dinamai sifat ma'nawiyah itu ma'lul. Soal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata setengah jumhur ulama. Jumhur maknanya majoriti ulama. Dan kata setengah maknanya sebahagian daripada. Setengah jumhur makna setengah daripada atau sebahagian daripada majoriti ulama, maknanya ulama tauhid. Ulama artinya ulama usuluddin atau ulama tauhid. Radhiyallahu anhum artinya telah ridha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, yakni para ulama. Dan dinamai sifat. Dinamai artinya dinamai orang. Orang itu ialah ulama usul juga. Dan dinamai sifat ma'ani. Kalau kita mengaji nahu, dia kata bina majhul. Jadi majhul ni makna kita kata orang lah, tapi tak tentu siapa. Dan dinamai artinya dan dinamai orang akan sifat ma'ani itu ilat. Dia kata ma'ani itu ilat. Ilat bagi sifat ma'nawiyah. Maka dinamai orang akan sifat ma'nawiyah itu ma'lul. Ini ilat dan ma'lul, sebab dan musabbab, atau kita kata sebab dan akibat. Sebab musabbab. Jadi bahasa Melayu kita pun dah menggunakan perkataan sebab dan musabbab. Baik. Sebab mati, dia kata penyakit. Ya, penyakit. Penyakit menjadi sebab dan musabbabnya adalah mati. Baik. Lain daripada itu, seperti cincin yang bergerak. Cincin ini bergerak karena jari ini yang bergerak. Jadi akibatnya cincin turut bergerak. Janggut tidak bergerak karena mulut yang bergerak,
maka janggut turut bergerak sekali. Maka pergerakan mulut menjadi illah ataupun sebab atau kerana bergeraknya janggut itu dikira sebagai ma'lul atau musabbabnya. Kenapa bergeraknya janggut? Kerana bergeraknya mulut. Maka bergeraknya mulut menjadi sebab, atau dalam perkataan lain illah. Kenapa ada sifat ma'nawiyah? Kerana ada ma'ani. Jadi seolah-olahnya ma'ani ini menempati tempat illat dan ma'nawiyah menempati tempat ma'lul. Kenapa ada ma'nawiyah? Sebab adanya ma'ani. Maka ma'ani itu menjadi sebab dan ma'nawiyah menjadi musabbabnya atau sebab dan akibat. Baik. Kenapa luka? Kerana pisau. Jadi pisau itu menjadi illat dan luka menjadi ma'lul. Ataupun pisau menjadi sebab, maka luka menjadi musabbab. Baik. Namun ada sebahagian daripada ulama usuluddin yang mengkaitkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu seperti illat dan ma'lul. Walhal Allah tidak menerima illah. Tidak ada kerana bagi Allah Ta'ala. Baik. Tapi ada yang menamakan illah dan ma'lul ini sebab dan musabbab. Allah tidak perlu kepada sebab dan musabbab. Allah itu adalah Rabbul Asbab. Dia yang menciptakan sebab dan dia menciptakan akibat. Kadang-kadang ada sebab tapi tak ada akibat. Kenapa kenyang? Kerana makan. Tetapi Allah boleh menjadikan kenyang tanpa makan atau makan tidak kenyang. Kerana Allah lah Rabbul Asbab, Allah lah Rabbul Musabbab. Baik. Jadi kalau Allah itu Tuhan kepada sebab dan musabbab, Tuhan kepada illah dan ma'lul, maka bolehkah kita kata sifatnya juga ada illah dan ma'lul? Yang ini ulama tanya. Soalannya, kalaulah kita katakan ma'ani itu dikatakan illah, ma'nawiyah dikatakan ma'lul, soalan betapa ni makna bagaimana? Betapa makna illah dan ma'lul pada hak Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik. Betapa yakni bagaimana mungkin makna perkataan illah, yakni sebab tadi atau kerana itu, dan ma'lul artinya musabbab, akibat atau dikeranakan itu, sabit pada hak Allah Ta'ala, sabit pada zat Allah Ta'ala yang azza, yang maha perkasa, wa jalla, yang maha agung, yang maha besar. Bolehkah kita kata illah dan ma'lul itu juga berlaku kepada sifat Allah? Walhal itu Tuhannya Allah yang menjadikan illah dan ma'lul. Adakah boleh kita kata illah dan ma'lul yang dipakaikan kepada hamba Allah, yang dipakaikan kepada makhluk, dipakaikan kepada sifat Tuhan yang qadim lagi azali, yang tidak diciptakan, yang tidak berta'alluq sifat kudrat iradah Allah kepada sifat dirinya sendiri? Kerana sifat dirinya adalah bersifat qadim lagi azali, maka mustahil adanya illah dan ma'lul. Baik, ini soalan dia. Jawab, ini jawapan. Arti illat dan ma'lul, sebab dan musabbab, kerana dan dikeranakan, sabit pada hak Allah Ta'ala itu dengan makna mulazamah. Dengan makna mulazamah. Dia kata illah ma'lul tapi maknanya mulazamah. Ini banyak terjadi di dalam kitab-kitab usul.
Dipanggil kalau kita tengok dalam kitab-kitab seperti kitab Tuhfatul Murid, yaitu karangan Al-Imam Al-Baijuri, dia mensyarahkan matan Imam Ibrahim Al-Laqani. Dia kata wujud itu sebagai sifat adalah tasamuh. Atau boleh katakan tasammaha Al-Imamu Abul Hasan Al-Asy'ari. Perkataan tasamuh kalau diterjemahkan artinya berlebih kurang, bertolak ansur. Tetapi makna tasamuh itu bukan bertolak ansur. Maknanya penggunaan majaz di dalam perkataan. Apa makna penggunaan majaz? Majaz ini maknanya pinjam cakap. Seperti majazi, wujud manusia yang majazi, wujud manusia yang tumpangan, wujud manusia yang tidak hakiki, dikata majazi. Kenapa manusia bergerak? Allah yang menggerakkan. Kenapa manusia itu tidur? Allah yang menidurkan. Kalaulah manusia itu yang memang nak tidur, kenapa ramai orang tak boleh tidur? Bertahun-tahun penyakit apa? Tidak boleh tidur. Ada orang tak boleh jaga, dia boleh tidur je. Penyakit juga. Siapa yang menjadikan dia tidur? Tidakkah Allah Ta'ala? Dah, Allah Ta'ala yang menjadikan. Maka segala perbuatan yang berlaku itu walaupun dilakukan oleh si fulan, tetapi gerakan itu adalah kehendak daripada Allah yang menggerakkan anggota dia. Maka itu dipanggil manusia ini insan yang majazi. Baik. Ada perkataan-perkataan majaz. Contoh dia apa dalam perkataan majaz yang biasa kita guna? Yang biasa kita guna iaitu contohnya kita nak masak nasi. Masak nasi kan? Yang dimasak nasi ke beras? Beras. Tapi kenapa kata masak nasi? Itu sebahagian daripada majaz. Majaz nama dia. Lagi orang tanya kita nak beli barang ni kat mana? Orang kata pergi dia tanya kedai. Kita tanya kedai ke tanya tuan kedai? Kalau tanya kedai tuan-tuan, lapuk dah. Orang terbagai ke kedai tu, dia menjawab sepatah pun tak. Tanya kedai, kedai ada jual bawang? Dia tak jawab. Yang disuruh tanya tu bukan kedainya, tetapi tuan kedainya. Yang dikata masak itu bukannya masak nasi, tetapi masak beras. Ini dikatakan majaz. Dia kata nasi, tapi maksudnya beras. Dia kata kedai, maksudnya tuan kedai. Dah. Dia kata illah, maksudnya mulazamah. Yang ini dikata majaz. Dia kata illah dan ma'lul, tapi yang dikehendaki bukan illah dan ma'lul. Ini adalah mulazamah. Maka penggunaan yang seperti ini, cakap lain, maksudnya lain, itu dipanggil majaz. Majaz atau tajawuz ataupun tasamuh. Ini dalam kitab-kitab fiqh pun banyak. Tafsir lagi banyak. Tajawuz. Tajawuz maknanya majaz. Baik. Maka dalam kitab-kitab tauhid pun ada majaz. Seperti mana ini? Begitu juga wujud. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud itu adalah ainul mawujud, bukannya sifat. Dia kata bukan sifat, tetapi maksudnya pergi kepada sifat juga. Jadi kata bukan sifat, tetapi pergi kepada sifat, dipanggil tasamuh ataupun majaz. Baik. Maka sebahagian daripada itu adalah kalam ini, yaitu maksud daripada sebahagian majoriti ulama usul yang mengatakan bahawasanya illah dan ma'lul itu adalah diserupakan dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Baik. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Ini perkataan kita banyak. Orang kata tanah itu kat mana? Tanah, saya nak beli tanah. Tanah itu ada pada tangan saya sekarang. Tanah dalam tapak tangan segenggam, tuan. Siapa pula jual tanah segenggam? 1 ekar masuk dalam tangan, mana boleh? Dia kata kamu nak beli tanah, ada pada tangan saya. Maknanya bukan dalam tapak tangan, cari mana tak jumpa lah.
Tapi tanah tu maknanya di bawah penguasaan dia, bawah kuasa dia. Maka itu sebahagian juga daripada majaz. Baik. Maka inilah sebahagiannya, iaitu disebutkan illah dan ma'lul, tetapi maksudnya bukan itu. Maksudnya yang lain. Dah. Contoh yang lain. Kita kata saya melihat singa minum kopi di kedai. Maksudnya apa dia? Seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang garang, macam singa. Sebab singa tak mengopi. Yang mengopi, mengetai ni orang. Dah. Tapi kenapa dia kata singa? Itu sebahagian daripada majaz. Dia cakap singa, dia maksudkan yang lain. Dia kata illah ma'lul, dia maksudkan mulazamah. Baik. Jawab. Arti illah dan ma'lul pada hak Allah Ta'ala. Al-haqqu ni sebenarnya sebahagian daripada nama Allah. Al-haqqul mubin. Dah. Jadi pada hak Allah Ta'ala maknanya pada zat Tuhan kita. Dengan makna mulazamah. Mulazamah apa dia? Tak cerai tanggal. Tidak cerai tanggal. Antara keduanya yakni apa dia? Ma'ani dan ma'nawiyah, tak cerai tanggal. Dah. Kenapa dia kata Allah itu qadir? Kerana ada kudrah pada zatnya. Kenapa kita kata seorang itu berkuasa? Kerana ada kuasanya. Dah. Kenapa kita kata dia berkemampuan? Kerana ada kemampuannya. Bagaimana kita kata dia seorang yang alim? Kerana ada ilmunya. Maka oleh kerana itu kalau tidak ada ilmunya, macam mana kita nak kata dia alim? Kalau tidak ada mampu, bagaimana kita kata dia berkemampuan? Makna mampu dan kemampuan itu adalah lazim melazimi. Seperti kita kata mengetahui dengan pengetahuan. Dia mengetahui kerana ada pengetahuan. Kalau jahil, dia mengetahui kerana ada kejahilan. Itu tak kena. Nah, orang jahil, kita kata dia seorang yang banyak ilmunya. Mana boleh kalau tak ada ilmu. Nah, tidak kata-kata dia seorang yang alim. Dia kita kata apa lagi? Yang maksud dalam ma'ani, dia itu hidup kerana ada nyawanya. Baik. Maka nyawa tadi atau roh dalam tubuh itu melazimi hidup dia. Baik. Kemudian apa lagi? Seperti kita kata kehendak. Dia berkehendak kerana ada kehendaknya. Baik. Demikianlah kiaskan yang lain. Baik. Maka oleh kerana itu, oleh kerana adanya ilmu, maka boleh kita kata dia berilmu. Maka itu dipanggil mulazamah. Saling lazim melazimi. Baik. Cuba tengok apa kata Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu dipanggil sirah mubalaghah. Makna bersangatan. Qadir artinya yang berkuasa. Maka yang berkuasa pasti ada sifat berkuasa pada diri dia. Bagaimana kita kata dia berkuasa kalau tak ada kuasa? Tak boleh. Baik. Kalau orang cakap Ustaz Yusri itu kan, kalau dia kita minta luluskan projek 8 bilion boleh. Macam mana nak luluskan kalau tidak ada kuasa? Kalau orang yang kata dia berkuasa tapi tak ada kuasa, itu tak munasabah. Tidak ada mulazamah. Tapi kalau memang dia berkuasa, ada pada kuasa, maka jadilah dia berkuasa. Contoh untuk kita mudah faham. Baik. Jadi perkataan illah dan ma'lul itu cuma majaz pada cakap, tapi maksud bukan illah ma'lul katanya. Maksudnya adalah mulazamah. Baik. Lagi pula dikatakan ini untuk memudahkan faham. Nah, hakikatnya begitu ke? Tidak, tetapi untuk memudahkan orang memahami. Baik. Kerana sebab
dikiaskan pihak nazar kita kepada maklum yang baharu. Baik. Kenapa dia kata ya, illah itu maknanya mulazamah? Kenapa penggunaan perkataan illah dan maklul? Maka perkataan kerana ini dia mesti disabitkan kepada perbuatan. Nah, ini segi kitab dah tuan-tuan, segi kitab. Perkataan kerana ini, ya, kita kata illah. Illah ini apa dia? Illah kepada perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan menggunakan perkataan illah dan maklul. Nah, dalam tu memang tak ada. Tapi kalau kita mengaji di pondok ada. Di pondok ada pengajian yang macam ini. Kerana ini dia mesti kembali kepada perbuatan. Jadi di sini ada kerana. Kerana apa? Kerana ini adalah kita kata sebab kepada perbuatan menggunakan perkataan illah dan maklul itu disebabkan, dikiaskan, yaitu disamerupakan pihak nazar kita, yaitu daripada sudut cara kita meneliti. Pihak nazar ni makna pemerhatian kepada maklum yang baharu, kepada maklum makna kepada sesuatu yang diketahui yang sifatnya baharu. Oleh kerana kita pandang kepada diri sendiri, pandang kepada makhluk yang ada ini, maka oleh kerana itu perkataan ini digunakan kerana ianya berlaku dalam kehidupan kita. Dan kenapa pula disamakan Allah Ta'ala? Disebutkan pada awal tadi, iaitu untuk memudahkan faham orang yang mengaji usuluddin. Dibuat contoh di keliling dia je, macam ta'alluq sifat qudrah, daripada saluhi sampailah kepada tanjizi hadis, sampailah kepada qabdah. Jadi untuk nak faham perkataan tanjizi ni, maka ulama buat contoh yang di keliling kita sahaja. Kita dalam keadaan teragak-agak, contoh teragak-agak, nak beli ke tak beli, nak beli ke tak beli, itu namanya qabdah. Belum jadi lagi, tapi masih dalam genggaman, belum terlaksana. Tiba-tiba kita putuskan, saya ambil yang ini. Bila ambil yang ini, maknanya tanjizi hadis. Tanjizi qadimnya ketika kita merancang untuk membeli ini, ketika sampai kita melihat nak beli atau tidak, dia panggil qabdah. Setelah kita ambil dan kita bayar, dipanggil tanjizi hadis. Kemudian pula apa pilihan yang nak kita buat daripada benda yang kita beli? Kita mungkin nak letakkan guli dekat sini, katakan letak guli dekat sini bekas bawa balik ke rumah. Itu adalah kita baru merancang tanjizi qadim, belum lagi berlaku. Setelah sampai di rumah, letak kat meja, sayang pula letak guli, letak gula-gula lah. Maka letak gula-gula itu datang tanjizi hadis dia pula. Maka itulah berlaku sentiasa. Dan kenapa dikaitkan dengan Allah Ta'ala, dengan perkara-perkara baharu macam seperti ini, untuk memudahkan faham. Seperti masalah wujud, kita buat misal meja. Mana wujud meja? Meja ni wujud ke tak wujud? Kalau dia wujud, adakah dia ma'ani? Kalau dia tak wujud, dia adakah dia hal atau dia salbi? Yang itu, contoh-contoh ini memudahkan faham. Demikian ulama, dia letak illah dan ma'lul kerana apa dia? Dikiaskan, disamerupakan pihak nazar, pemerhatian kita kepada maklum yang baharu, kepada sesuatu yang diketahui yang sifatnya baharu, kerana mudah untuk dipaham. Baik. Kerana bahawasanya makna illah, ini illah yang kedua pula, sebab yang kedua. Kerana bahawasanya makna illah dan ma'lul, sebab dan akibat, kepada sifat Allah Azza wa Jalla, kepada sifat Allah Azza wa Jalla dengan memberi faedah. Sifat di sini sifat yang ma'ani, sifat yang wujudiyah nama dia. Baik. Kepada sifat Allah Azza wa Jalla yang wujudi, yang jenis ada, dengan memberi faedah wujud illah kepada wujud maklum itu tiada sah.
Ya, baik. Kerana bahawasanya illah dan maklul. Kenapa kita kata illah maklul makna mula sama? Kenapa? Ini perbuatan mentakwilkan atau menggunakan majas ini. Kenapa ditakwilkan kepada majas? Kenapa diarahkan makna illah dan maklul itu kepada makna mulazamah? Kenapa dia kata bukan itu maksudnya ini? Kenapa dia kata singa itu bukan singa, tetapi diarahkan maksudnya kepada seorang laki-laki yang berani? Kenapa makna masak nasi diarahkan kepada masak beras yang sebenarnya? Sebab apa? Itulah. Kenapa dia kata illah dan maklul ini tidak dikatakan illah maklul kepada sifat, tapi maknanya mulazamah. Baik. Sebab kepada sifat Allah Azza wa Jalla dengan memberi faedah wujud illah kepada wujud maklul, bukan maklum. Wujud illah kepada wujud maklul itu bukan maklum dalam kitab saya maklum, tukar jadi maklul. Itu tiada sah. Tak boleh. Tiada sah di dalam hak Allah Ta'ala. Maknanya kepada Allah menggunakan perkataan illah dan maklul tak boleh. Seperti jari dan cincin tadi. Gerak jari maka menyebabkan bergerak di cincin. Tak boleh digunakan kepada Allah Ta'ala. Adanya ma'ani maka adanya ma'nawiyah. Itu tak boleh. Tidak sah dia kata. Sebab itu tidak sah, maka illah maklul itu diarahkan atau ditakwilkan maknanya kepada mulazamah. Dan inilah seperti ini, ya, seperti inilah kata setengah ulama, yakni ulama usuluddin. Jadi oleh karena itu banyaklah takwilan terjadi di dalam ilmu usuluddin. Demikian juga berlaku di dalam ilmu tasawuf, terutamanya dalam mempertahankan seorang tokoh daripada tokoh ulama sufi, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Ulama jawab macam-macam lah, ya. Dijawab oleh para alim ulama kita mempertahankan Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi. Ya. Demikian juga mereka mempertahankan Hallaj dan sebagainya. Ya. Dia kata ma fi jubbati illallah, tidak ada satu dan jubah aku melainkan Allah Ta'ala. Ditakdirkan dia anal haq. Al haq itu adalah satu nama daripada nama zat yang wajibul wujud. Jadi boleh tak kita kata anal haq, akulah al haq, yakni Allah Ta'ala? Zahirnya tidak boleh. Tapi ulama mereka mentakwilkan kerana keadaan Hallaj pada masa itu, dia kata dalam keadaan mabuk yang asyik kepada Allah Ta'ala, sehingga perkataan-perkataan yang terbit di dalam hatinya diluahkan dengan lidahnya. Tuan-tuan, cuba tengok orang terperanjat, kan? Terperanjat, colek perut dia, apa yang keluar? Rimau lah, macam-macam. Kenapa keluar rimau? Memanglah mati dia rimau, kan? Mudah aja dia melatah. Dia mengumpat orang, katakan dengan tersipulan, colek perut dia, pam, keluar tu apa dalam hati tadi. Demikian bila mana dia merasakan, dia tengok keliling alam keliling dia melihat di situ tajalli af'al Allah Ta'ala, seolah-olahnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada si fulan ini, sehingga dia kata anal haq, akulah Tuhan. Iaitu engkau melihat alam ini, maka engkau akan melihat penciptanya. Engkau dapat merasakan kewujudan penciptanya, sehingga terkeluar perkataan yang sepatutnya dalam hati dia. Dia kata anal haq. Macam-macamlah takwilan para ulama. Demikian bila ulama kata illah dan ma'lul, maka jadi kis diviralkan mungkin pada zaman dia. Maka perlu pula ulama menjawab, itu bukan illah ma'lul yang sebenar makna, tapi itu adalah makna majaz, yang maksudnya bukan illah ma'lul, tapi maksudnya adalah mulazamah. Baik.
Dan telah menjawab setengah ulama atas demikian itu. Jadi ulama jawab, kerana ini masalah tauhid. Baik, menjawab itu perbuatan. Maka apakah ilat daripada menjawab? Kerana bahawasanya makna ilah dan ma'lul itu tiga perkara. Tiga perkara yang dimaknakan dengan ilah dan ma'lul. Sebab itu kena jawab. Takut-takut nanti kalau tak jawab, orang akan beranggapan Allah ini sama je ilah ma'lul yang berlaku kepada hamba dia. Jadi membawa erti sifat Allah itu ada unsur baharu. Dan walhal Allah itu sifatnya qadim lagi azali. Baik. Pertama, makna ilah itu disandarkan barang suatu kepada lainnya. Itu makna ilah. Secara umum, ilah ini disandarkan barang suatu kepada lainnya. Maknanya ilah ini sesuatu itu disandarkan kepada dirinya. Sesuatu itu dipanggil ma'lul. Baik. Pertama, ilah itu ialah ma'lul itu disandarkan kepada dirinya. Itu yang pertama sekali. Baik. Kedua, maknanya musabbab itu disandarkan kepada sebabnya. Musabbab itu disandarkan kepada sebabnya atau ditujukan kepada sebabnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, makna mulazamah antara dua syai' semata-mata barang suatu. Baik. Kedua, makna mulazamah. Tadi makna dia kata makna ilah. Ma'ilah itu disandarkan ma'lul kepada dirinya. Kalau tak ada ilah maka tak ada ma'lul lah. Baik. Hukum pun begitu juga. Ada ilah maka ada ma'lul, iaitu hukum. Kalau tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Hukum itu tidak ada. Apa contoh? Contohnya apa dia? Yaitu menjadi ilah, menjadi sebab. Contohnya seperti makan bawang. Makan bawang makruh. Kalau nak pergi semayang makan bawang, sebab baunya. Tapi kalau bawang dah dinetralkan, ada ubat dia makan bawang, makruh tak? Tak makruh. Kerana apa? Kerana hukum itu disebabkan oleh bau. Kalau baunya tidak ada, maka otomatik hukumnya tidak ada. Baik, hukum kata makruh tak ada. Sebab tidak ada dia punya ilah dia, tidak ada sebabnya. Maka kerana itu, makruhnya itu disandarkan kepada bau ataupun ilah. Baik, maka makruh menjadi ma'lulnya, bau menjadi ilahnya. Yang kedua, makna mulazamah antara dua syai' semata-mata barang sesuatu. Makna mulazamah, makna ilah ma'lul itu ialah makna mulazamah. Itu maksud dia. Kedua, yakni ilah dan ma'lul itu makna mulazamah. Mulazamah artinya tidak cerai tanggal antara dua syai'. Syai' maknanya sesuatu. Antara dua sesuatu saling berlazim-laziman antara satu sama lain. Semata-mata barang sesuatu, barang syai' tadi. Maknanya semata-mata berlaziman antara satu dengan yang lain. Tak boleh cerai tanggal. Yang contoh kita buat tadi seperti berkuasa dan kuasa. Berkuasa itu melazimi bagi kuasa. Kalau dia tidak berkuasa, maka tidak adalah berkuasanya dia. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak adalah berilmunya dia. Bila ada ilmunya, maka bolehlah kita kata berilmu. Maknanya berilmu dan ilmu itu saling lazim melazimi. Baik.
Jadi berilmu satu syai', kita kata dua syai' tadi, satu syai' atau satu benda, kemudian berilmu itu adalah dua benda, kedua-duanya ini saling melazimi. Kerana dikatakan berilmu karena ada ilmu. Bila ada ilmu dikatakan berilmu, maka itu lazim melazimi. Itu dipanggil ilah ma'lul dengan makna mulazamah. Baik. Yang ketiga, makna mulazamah antara dua syai', antara dua benda, dengan makna nafi dan isbat. Nafi menindakkan, isbat mengiyakan. Seperti kita kata nafi itu macam mana? Aku tidak faham, itu nafi. Isbat, aku faham. Tidak ada perkataan tidak di situ. Baik. Maka dia kata mulazamah. Illah dan ma'lul itu makna mulazamah antara dua syai'. Yang ketiga ni, iaitu saling tidak cerai tanggal antara dua perkara, sama ada perkara itu berbentuk penafian atau perkara itu berbentuk pensabitan. Itu isbat dan nafi. Baik. Maka makna yang pertama itu, yakni yang pertama tadi, makna ilah itu disandarkan barang satu kepada lainnya, itu tiada muhal dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang pertama tadi dia kata tiada muhal, tidak mustahil dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Tak mustahil. Saling sandar menyandang, tidak mustahil. Seperti kita buat contoh tadi, ya, antara wujudnya hukum dengan wujudnya sebab. Baik. Tidak mustahil bagi hak Allah. Jadi macam mana pula kita kata tak mustahil? Tetapi ada syarat. Hendak ada maklulnya qadim dan ilahnya qadim pula. Seperti kudrah dan muridan. Nah, kedua-duanya qadim, maka boleh disandarkan qadir itu kepada kudrah. Baik. Dan jika ada maklul itu baharu, maka ilatnya itu baharu pula. Baik. Sampai situ. Sebelum makna di situ wallahu a'lam. Mudah-mudahan di situ tidak ada perkataan makna, sampai pula aja. Baik. Ataupun makna itu letak setelah maka. Sampai pula maknanya dia kata, dan jika ada makdul itu baharu, maka ilatnya itu baharu pula, noktah. Kemudian maka makna ilat yang kedua itu, makna diletak setelah maka. Ataupun makna itu tidak ada maka yang kedua, mana maka ilat yang kedua. Baik. Atau maka makna ilah yang kedua. Karena dia kata ada tiga makna tadi, jadi kita makna ilah yang kedua itu sah kepada hak Allah Ta'ala. Halnya tiada syak, tidak ada syak. Yang kedua, makna mulazamah antara dua syai' semata-mata barang sesuatu, semata-mata mulazamah. Semata-mata lazim melazimi. Baik, tidak dikaitkan qadim ke baharu ke, tak dikaitkan. Baik. Itu makna yang kedua. Dengan makna mulazamah, yaitu ilah maklul dengan makna mulazamah tanpa dikaitkan dengan qadim atau tidak qadim. Baik. Itu yang kedua. Kemudian maka yang ketiga itu khusus kepada bicara kita sifat baharu, sifat yang baharu Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga apa dia? Yaitu makna mulazamah antara dua syai' dengan nafi dan isbat.
Maknanya dan nafi dan isbat. Tidak adanya qadir maka tidak adanya qudrah. Adanya qadir pasti adanya qudrah. Kerana dalil qudrat dalam Quran tidak ada. Tidak ada perkataan qudrah, tak ada. Ya. Perkataan qudrah patah itu tak ada. Tapi yang ada qadir. Qadir itu makna dia apa dia? Yang berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Kerana ada sifat berkuasanya. Macam tadi contoh yang kita buat tadi, iaitu kenapa kita kata dia berilmu? Kerana ada ilmunya. Kenapa kita kata dia itu tidak berilmu? Kerana tidak ada ilmunya. Itu nafi, satu isbat, satu nafi. Baik. Latifah. Latifah. Latifah di mana boleh? Maknanya satu titik. Bukan latifah titik. Makna latifah ni yang lembut. Tak. Maknanya ini satu perhatian. Satu fokus. Dinaqalkan atas kata setengah ulama. Dinaqalkan kalau bahasa Melayu kata dinukilkan. Dipindahkan atas kata setengah ulama. Maknanya atas berdasarkan. Dinukilkan berdasarkan kepada perkataan atau pendapat setengah ulama usuluddin. Bukan ulama tauhid, ulama fiqh, ulama fiqh bukan. Ulama tauhid atau ulama usuluddin. Bahawasanya kata setengah ulama usuluddin, sifat salbiyah itu dinamai ia, makna dinamai orang akan dia dengan sifat jalal, dan sifat subutiyah itu dinamai orang dengan sifat kamal dan sifat ikram. Ngam-ngam je. Baik. Namun salbiyah dia kata sebahagian daripada sifat jalal. Sedangkan sifat subutiyah, sifat wujud, sifat ma'ani itu dikatakan sifat kamal Allah Ta'ala atau sifat ikram, memuliakan. Kamal, kesempurnaan. Jalal itu sifat kebesaran. Dan kata setengah ulama, nanti kita ambil balik latifah ni, dinaqalkan atas kata setengah ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.